Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Bijak Labur. Saya tahu hari ni lain sikit tapi sabar-sabar dulu. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada kami, tim Bisyariah kepada anda semua. Saya tahu hari ni lain sikit macam mana Helmi Kasim? Mana Alif Mazli? Mana Daniel Lim? Mana? Jangan risau. Hari ni kita ada dua orang tetamu istimewa dan seorang tetamu yang baru lah, segar dari ladang yang tak pernah orang nampak, yang tak pernah orang kenal. Jadi hari ni kita akan perkenalkan beliau. Jadi saya perkenalkan tetamu utama kita pada hari ini. Kita ada Tuan Helmi Kasim. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Selamat Raya Mak Zai Batin. Selamat Raya Mak Zai Batin. Jadi macam mana raya, okey? Alhamdulillah. Saya raya ni tak ada jam. Saya stay at home. So far tak ada jam, tak ada isu jam. Sebab stay at home. Stay at home. So hari ni kita dan seterusnya saya tak perlu kenalkan lagi lah. Kita ada Tuan Alif Mazli. Apa khabar Tuan Alif Mazli? Khabar baik. Assalamualaikum semua. Selamat Raya. Selamat Raya. Jadi macam mana raya, okey? Raya? Raya okey lah. Tahun ni beza macam tahun-tahun sebelum ni. So agak fun sikit lah berbanding yang sebelum ni. Menarik, Alhamdulillah. Dan seterusnya tetamu yang saya cakap segar dari ladang, tak pernah orang kenal, yang tak pernah orang tahu. Kita ada yang masih teruna. Tak teruna dah, dia dah berkahwin, dah ada seorang anak. Saya perkenalkan Rizwan. Apa khabar Rizwan? Khabar baik Faiz. Selamat Raya Tuan Amir, Tuan Alif. Ya, segar. Tapi saya bukan susu lah Saya tak ada kena-mengena lah Okay, saya Rizwan. Okay, Alhamdulillah kita dapat berjumpa Raya tahun ni. Itulah, Alhamdulillah. Sebab 2 tahun dah kita beraya di rumah masing-masing. Tak boleh pulang ke kampung halaman, tak boleh jumpa keluarga. Jadi Raya tahun ni Alhamdulillah segalanya bila jalan lancar kan. Semuanya okey, semuanya enjoy. Jadi hari ini kita akan kongsikan beberapa perkara. Antaranya adalah tentang NFT, Metaverse dan cryptocurrency, dan juga tentang scammer. Jadi sedikit sebanyak segala perkongsian kami dalam video ni adalah untuk pembelajaran dan pengajaran untuk anda lah. Ingat ya, jika kita ada tersebut nama saham ke syarikat ke, itu bukan rekomendasi untuk anda beli atau jual saham tersebut. Ini hanyalah untuk pembelajaran saja. Segala pelaburan hanyalah untuk risikonya anda yang tanggung ya. Okey, sebelum kita mula, kita roll dulu kita punya logo. 1 2 3 go. Okay, tajuk kita hari ni sebenarnya kita nak cerita tentang Metaverse, NFT dan kripto lah. Sebenarnya kalau video yang sebelum ni, Bijak Labur yang sebelum ni, kita dah ada terangkan macam Cik Almi ada buat video 4 asas Metaverse, betul? Dan apa yang berbentuk Metaverse. Jadi kalau anda boleh tonton, anda tonton video tu dulu. Sedikit sebanyak anda akan dapat ilmu, pengetahuan tentang macam mana Metaverse ni berfungsi. Macam ada orang cakap Facebook tu Metaverse, bukan. AR VR headset tu Metaverse, bukan. Kripto tu Metaverse, bukan. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut, kita akan tanya kepada 2 orang guru kita yang ada di sebelah saya ni. Jadi saya nak tanya Cik Elmi dulu. Secara mudah lah, Metaverse ni apa secara mudah Metaverse ni? Okey. Sebenarnya Metaverse ni kalau ikutkan dia adalah satu dunia kita panggil alam virtual. Tetapi dari sudut experience, dari sudut hubungan sosial tu, berinteraksi tu boleh kita rasainya dalam dunia nyata. Jadi macam on the spot, macam mana kita dekat dunia nyata, macam itulah dekat dalam dunia Metaverse. Macam tu. Dia adalah gabungan kedua-dua dunia virtual dan dunia nyata. Sebab experience tu, apa yang you boleh rasai tu memang nyata. Cuma di dalam dunia virtual. Nampak macam konflik, tetapi itulah dia gabungan dua dunia. Jadi macam gabung antara realiti yang sekarang ni dan juga satu dunia lain yang sedang dicipta lah. Boleh kata sedang dicipta, dah dicipta lah. Kalau ikutkan dia macam seolah-olah antara dunia realiti dan fantasi. Macam tajuk lagu lah kan. Itulah dia dunia Metaverse. Jadi macam kalau kita cakap pasal Metaverse ni dekat Malaysia ni mungkin belum lagi orang go into kan. Macam mana, macam Tuan Alif sendiri, saya rasa Tuan Alif background sebagai dalam digital marketing, digital advertising. So dalam dunia Metaverse tu sendiri, sekiranya Metaverse tu sampai dekat kita, adakah ia akan mengubah landscape digital advertising ni? Saya rasa ni dari sudut pandangan digital advertising lah kan, which is kalau fikir balik, dia memang komponen yang paling penting dalam bisnes. Okay, so nak tak nak you kena iklankan juga supaya orang tahu tentang kita punya produk dan servis. So kalau kita refer sekarang, cara orang buat iklan sama ada buat cara offline ataupun online. Online dalam erti kata mungkin dekat Facebook, mungkin dekat Google, media sosial, YouTube, semua tu kan. Tapi bila Metaverse datang, contoh je, yang kita tak tahulah bila dia akan matang. Mungkin dalam 5, 10 tahun, 20 tahun akan datang, right? Jadi bila dia matang,
bila perhatian kita ada dekat sana tu, memang of course bukan kemungkinan lah, tapi saya dah nampak dekat situ salah satu peluang dia memang akan ada dari sudut macam mana peiklanan tu memang akan wujud. Cuma cara ataupun format dia dibuat tu mungkin berbeza sedikit daripada sekarang. Contoh macam sekarang ni kalau kita tengok dekat telefon kan memang macam tu je lah apa dia, video dia. Tapi mungkin bila kita berada dalam metaverse tu sendiri, mungkin iklan tu bukan dalam erti kata bersifat visual saja. Tapi mungkin satu benda yang kita boleh experience, Kita boleh rasa. dia macam lebih daripada 2D, dia 3D, 4D, 5D, lebih kurang macam tu lah. Yes. Jadi memang metaverse ni dia bukan hanya untuk advertising sajalah. Dia macam contoh macam kita tahu Facebook, dia tukar nama dia kepada Meta, dan semua orang ingat metaverse tu adalah Facebook. Tapi kan Faiz, saya pun terfikir bila kita bercakap, semua orang berkata tentang metaverse ni, adakah Malaysia ataupun kita panggil rakyat Malaysia ataupun netizen Malaysia ni sendiri, adakah mereka bersedia ataupun dengan boleh menerima apa itu metaverse, dan adakah ada impak bagi kehidupan mereka akan datang dengan adanya metaverse ni kan? Tu takut orang cakap gimmick saja kan, tapi apanya sebenarnya metaverse? Tak ada kena-mengena pun, bukan boleh bagi aku kenyang pun. Betul. Tak? Ya macam ialah kau duduk kat dalam dunia metaverse, bukan aku boleh makan aku tak kenyang pun. Kalau aku mandi pun aku tak basah dalam metaverse. Jadi adakah metaverse ni akan beri impact kepada masyarakat? Contoh kita cakap pasal Malaysia sajalah. Adakah ianya akan beri impact? Kalau tanya pada saya, dia bukan kerana kita suka ataupun tak suka. Dia memang asal usul dia memang dia akan start dengan gimmick lah. Gimmick tu memang gimmick ataupun hype memang sentiasa akan ada. Sebab ia benda baru kan, benda baru, orang banyak bercerita, orang banyak dapat untung daripada dunia-dunia tersebut. Tapi dekat sini yang pentingnya, contoh macam mana nak makan dalam dunia metaverse ni. Okey, dia kita masuk dalam dunia alam maya tu, tetapi kat dalam dunia maya tu terdapat contoh restoran-restoran yang terkenal dekat di alam nyata. Ada dekat situ. Dan kita pun order dekat dunia alam virtual tu. Dan kemudian makanan tu sampai ke rumah kita, kita ambil dalam dunia reality. So kita boleh makan. Jadi sebenarnya secara tak langsung sebenarnya dunia metaverse ni adalah kita panggil dunia web 3.0. Okay, dunia web 3.0 ni maksud dia kalau sekarang ni bila kita surf website, mungkin gunakan komputer ataupun gunakan mobile phone. Okay, itu memang dah jadi lumrah kita semua. Tapi dunia anak-anak kita dia dah lain. Sebab bila dia membuat satu tabiat tu, dia bukan setakat gunakan handphone saja, tapi dia berkomunikasi dalam dunia virtual, di mana mungkin waktu tu dia dah ada spek 3D yang masuk ke alam tersebut, dan dia menampak different, alam yang different. Tetapi ada je contoh kedai-kedai online yang wujud dekat dalam dunia tu, di mana bila dia order akan berlaku perhantaran secara real dalam dunia nyata. Saya tertarik dengan yang Tuan Amy katakan ni kan. Tapi bila kita, seperti kita tahulah, kalau kita pergi McDonald, satu transaksi tu kita buat dengan melalui nilai mata wang ringgit Malaysia lah, secara mudahnya. Tapi kalau dalam metaverse, dunia meta ni, apa sebenarnya kita nak bayar? Apa transaksi yang berlaku dalam metaverse? Okey. Dekat sinilah kita kena tahu perkembangan dalam dunia kripto. Cryptocurrency. Sebab macam mana wujudnya metaverse ni, dia ada teknologi yang sebelum tu lagi. Contoh seperti teknologi blockchain, di mana teknologi blockchain ni yang support ekosistem dalam dunia metaverse. Tapi sebelum wujudnya blockchain, kena ada kripto. Contoh seperti Ethereum, Solana. Ni antara kripto. Dan sebelum wujudnya kripto ni, yang paling awal adalah Bitcoin. Yang dulu orang kata scam, dulu kata hype. Sebab memang betul, asal-asal tu memang tak ada ekosistem tu. Jadi of course ia hanya berdasarkan spekulasi. Saya sendiri pun cakap ia adalah satu spekulasi dulu. Tetapi bila dah wujudnya teknologi yang seterusnya, dia macam bercambah, bertumbuh, dan kebanyakan syarikat-syarikat besar pun dah mula invest duit mereka ke dalam dunia ni sebab ia part of lifestyle dan kehidupan. Mungkin bukan waktu masa kita, tapi waktu mungkin zaman anak-anak kita atau akan datang. Jadi betul lah, maksudnya kalau kita nak tengok teknologi yang akan datang, kita tengok kepada orang yang lebih muda. Maksudnya mungkin anak-anak macam sekarang, macam saya ada adik masih bersekolah, dan cara dia menghabiskan masa dia dengan cara saya menghabiskan masa saya masuk sekolah dulu berbeza.
cara saya masa sekolah, saya akan habiskan dalam dunia reality. Kalau main game pun, kita akan main game macam Counter Strike ke apa-apa game macam tu lah kan. So kita game yang offline, yang bukan online. Online pun bukan yang sehebat sekarang. Macam sekarang kita dah ada Decentraland, kita dah ada Sandbox, kita ada macam-macam, ada Roblox. Roblox pun antara komuniti yang besar juga. Jadi adik saya pun banyak habiskan masa dekat situ. Jadi untuk generasi yang lebih matang, yang lebih berusia, adakah mereka patut adapt dengan apa yang tengah berlaku sekarang, ataupun mereka hanya teruskan je hidup yang macam macam sekarang kita dah hidup keluar RM10 bayar apa semua. Jadi adakah orang golongan yang lebih matang ni, dia perlu fikir macam, aku kena adapt sikit lah, aku kena faham sikit pasal kripto, aku kena faham sikit pasal metaverse. Adakah perlu macam tu? Apa pendapat? Okay, sebab anak-anak kita sebenarnya, anak-anak zaman muda sekarang ni sebenarnya secara tak langsung dah pun mula terdedah dalam dunia metaverse ni. Kita je tak perasan. Cuma kita tak pasal. Betul tak? Zaman saya dulu mana ada Counter Strike. Bila Counter Strike wujud tu, saya dah pun umur 20-an. Jadi zaman muda lagi. Jadi saya kanak-kanak lu main guli ya. Main guli, main bola. Sekarang main guli pun kat dalam handphone. Tu saya tak tahu. Saya tak tahu ada game guli kan. Saya pun tak tahu ada kot. Cuba tengok, cuba search ada tak. Jadi kalau tengok budak sekarang, mereka ialah game yang antara yang popular lah, yang paling popular adalah game Roblox kan. Game Roblox, boleh kata kalau budak-budak ni tak main Roblox, dia akan dianggap ketinggalan zaman. Sebab tu trend dia orang adalah game Roblox. Okay? Mungkin sebelum tu Minecraft ke, mungkin lain ke, tapi Roblox ni dia dah jadi satu kegilaan di kalangan anak-anak, lebih-lebih lagi yang 12 tahun ke bawah. Sebab itu target market dia. Mereka dah pun start berhubung, berinteraksi, beriadah dengan kawan-kawan dia orang dalam dunia online dalam Roblox tu. Dan bila contoh, sebab dalam tu ada 29 juta game dalam Roblox punya platform tu sendiri. Jadi developer game boleh cipta game, lepas tu ada orang lain boleh main game tersebut. Jadi is a two ways punya benefit. Dan anak-anak ni pula bila dah main satu game kepada game yang lain, setiap dunia game yang dia main tu ada dia punya add-ons ataupun ada dia punya additional, mungkin power ke, mungkin avatar ke, baju ke. Jadi mereka nak nampak cool dalam dunia tu. Jadi mereka akan mungkin minta credit card mak ayah nak beli dia punya upgrade tu. So inilah salah seorang ayah yang perlu memberikan kredit kepada anaknya. Jadi itulah dia. Dia orang dah pun terdedah dalam dunia ni tanpa kita sedar. Jadi dunia mereka akan datang moving forward lah. Dunia tu dah jadi satu yang normal. Itu normal mereka. Mungkin bukan not to us, tapi for them that's normality, di mana mereka akan melakukan transaksi ataupun experience dalam dunia tersebut. Secara tak langsung, mana kata orang-orang yang lebih berusia ni nak tak nak perlu ambil tahu sedikit tentang. Saya rasa terutamanya bila golongan macam ni, you berada dalam zaman transisi tau. Peralihan antara ni pada yang ni. You kena tahu dulu. Especially you punya next generation tu, dia lebih pada situ kan. At least you know, macam contohlah bila dia main game apa semua, macam mana dia main and macam mana you nak control at the end of the day. Contohlah sebagai parents kan, you kena tahu jugalah. Saya rasa sebab kita sekarang tengah hidup dalam satu fasa kehidupan transisi banyak perkara daripada masa saya kecil dulu, telefon pun tak ada yang macam ni, semuanya tak ada color, tak ada apa-apa. Tapi masa saya kecil, TV dah ada lah, cuma TV besar gabak and then tiba-tiba berubah kepada TV yang nipis, handphone touchscreen, and then berubah sedikit demi sikit. Sekarang adalah fasa metaverse, NFT, kripto ni. Jadi saya sendiri pun kadang-kadang kita rasa macam cepatnya kan, macam dari kecil ni sampai sekarang ni macam-macam jadi. Daripada pakai 3310, pakai ni, pakai tu, pakai tengok dah dunia lain dah ke arah lain. Jadi kepada orang ramai yang mungkin rasa macam tak payah ikut pun, tak payah ambil tahu pun, sebenarnya sebagai untuk menjadi seorang yang lebih faham tentang dunia metaverse, untuk menjadi seorang yang lebih berjaya yang ke depan, tak kisahlah dalam bisnes ke, dalam kehidupan ke, dalam pelajaran dia kena ambil tahu sedikit. Dia jangan tolak terus-terus, macam buta-buta tolak macam ni tak bagus, ni tak. Dia kena ambil tahu sedikit, sebab mungkin anda nampak 1-2 keburukan dalam benda tu, tapi ada 1001 kebaikan dalam benda tu yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Sama je macam teknologi sekarang, contoh macam media sosial kan, dia bergantung pada macam mana kita pakai. Pulang pada kita. Betul, saya setuju. Tapi yang alang-alang dah buka cerita pasal kripto ni kan,
So kalau kita lihat daripada sudut pelaburan pula, okay. So adakah cryptocurrency ni ataupun kita tahu sebagai mata wang digital ni kalau untuk pendapat Tuan Alif, ia hanyalah satu trend yang sementara saja yang memang tengah hype sekarang, dan lepas ni lagi 2-3 tahun memang dilupakan mula, ataupun ia adalah satu sebahagian evolusi pelaburan untuk masa hadapan. Macam mana? So ni pendapat peribadi saya lah, based on apa yang saya research, apa yang ada dekat luar sana. So first kali kita kena tahu apa ni cryptocurrency ni dia build on teknologi apa. Of course teknologi blockchain kan. So persoalan dia, kalau saya nak jawab soalan tu, saya akan fikir, is blockchain a real thing ataupun dia sekadar satu gimmick? So itu cara saya jawab soalan tu lah. Nak tahu sama ada 2-3 tahun lepas ni benda ni ada ke tidak. Okay. So daripada situ, bagi saya dah boleh, apa yang saya nampak lah, apa yang saya kaji, right? So satu, dia dibuat apa ni orang kata disandarkan daripada satu teknologi yang cukup, and dia peer to peer kan. Okay. So daripada situ pun, to me is a valid one lah. But kalau dulu mungkin, sebab kalau kita tengok mungkin dalam 5 tahun lepas ke kan, bila you cakap pasal crypto, bila you cakap pasal Bitcoin, and then semua sangat-sangat, dia lebih kepada tak banyak yang orang kata lebih kepada too good to be true lah. That's why you tengok dia sangat-sangat volatile, turun naik macam tu je, macam roller coaster. Yes, betul. Tapi sekarang ni bila kita tengok, dah banyak, even macam Hemi pun ada cakap tadi kan, banyak institution dah start investing dalam cryptocurrency, and then banyak macam teknologi dan ekosistem yang ada sekarang pun dia guna teknologi yang lebih kurang sama. Dah berevolusi nak pergi ke sana. Jadi bagi saya, contohlah kalau sebagai peluang pelaburan kan, mungkin ada, cuma risiko dia, yang tu kita kena ambil tahu. Apa dia punya risiko. Maksud dia, kalau nak melabur ni, make sure lah you kaji betul-betul, you fahamkan konsep dia dulu. Betul. Yang penting hak hati je. Hati Conviction. dia. Betul. Dia macam yang pernah kita faham lah. Kalau kita tak boleh nak lukis benda tu untuk terangkan dekat orang dengan melukis, kalau orang tu tak faham, maksudnya kita sendiri pun tak faham lagi tentang dunia tu. Andai kita dah boleh melukis dan orang tu boleh faham apa yang kita lukis, barulah bermakna kita pun faham tentang benda Kalau tu. saya lukis tak cantik macam mana tu? Kena Google search gambar lain. Ini cakap pasal lukisan kan. Sekarang ni pun banyak kita dengar pasal NFT. Lukisan digital. Macam-macam, dengan harga pun kita tak terjangkau lah. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Tapi saya pun saya bukanlah orang seni kan, tapi yang saya peliknya, kenapa NFT ni memang menjadi sesuatu pelaburan yang hype, yang semua orang tertunggu-tunggu nak dan sebagainya. Dan apa medium NFT ni sebenarnya, tujuan utama dia. Dan tapi saya dapat tahu yang salah satu bisnes di belakang NFT tu adalah kripto juga, transaksinya di belakang NFT tersebut. So jadi adakah kripto ni tujuan utamanya sebenarnya untuk NFT ni, untuk buat satu transaksi ni, ataupun macam mana pendapat menjadikan NFT ni adalah betul-betul legit, ataupun lebih kepada orang panggil cuci untuk cuci, money laundering. Itulah sebab saya background saya kreatif, dari bahagian kreatif. Saya buat video, saya buat muzik, saya ambil gambar juga, saya lukis saya tak. Tapi bila datangnya NFT ni, dia akan memberi peluang kepada orang-orang kreatif macam tu. Bukan nak kata kreatif, taklah kreatif gila-gila, tapi orang-orang yang ada kebolehan dalam tu, yang boleh buat lagu, yang boleh lukis, yang boleh buat grafik kan. NFT ni sebenarnya kalau kat luar sana, mana-mana yang tengok ni, yang rasa diri dia kreatif, NFT ni adalah peluang untuk anda. Memang peluang untuk anda, salah satu peluang untuk mengaut keuntungan, untuk bekerja dalam dunia NFT tu sendiri. Sebab saya tahu dalam dunia NFT ni ada syarikat yang memang dia buat hari-hari kerja dia adalah buat NFT dan dijual dalam platform NFT tu, dan dia dapat duit daripada cryptocurrency yang digunakan. Salah satu contohnya apa Cik Elmi? Kripto yang digunakan untuk, dan apa platform dia? NFT ni dia of course lah, bila ramai orang tak tahu, dia akan jadi hype lah. Lebih-lebih lagi kalau ada selebriti yang start membeli NFT tersebut kan. Tapi dia actually untuk orang-orang seni ni, kalau ikut based on kawan-kawan saya, dia ada dua pihak.
satu pihak jenis yang orang seni yang tak percaya kepada dunia digital. Dia stick to dia punya own karya seni dia. Okey, yang makna karya fizikal lah. Okey, tapi ada satu lagi pihak yang percaya kepada teknologi digital sebab bagi dia teknologi tu dapat protect dia punya authenticity, betul. Authenticity, keaslian dia, dia punya genuinity dia, originality dia. Jadi dekat situ dalam in a way dalam dunia NFT ni terdapat satu tools yang boleh memberitahu sama ada ia adalah satu karya yang genuine ataupun fake. Jadi orang ramai boleh nampak benda tu dalam dunia NFT ni. Dan dalam dunia NFT pula, untuk nak membeli ataupun menjual tu, transaksi yang digunakan adalah menggunakan currency kripto. Mereka tak dapat membeli dengan dolar ke, dengan Malaysia ringgit ke, Singapore dollar pun tak dapat sebab dia perlu menggunakan kripto. Dan antara yang popular, kripto yang popular dalam dunia NFT adalah Ethereum dan juga salah satunya Solana. Of course, dia akan ada satu pihak yang tak setuju dengan dunia ni dan ada satu pihak yang suka ke arah ni. Jadi kita dapat lihatlah dunia sekarang dah berubah, lebih-lebih lagi dengan dunia teknologi. Jadi makin ramai yang participate dalam dunia ni, dia akan create more hype. Okay, lebih-lebih lagi kalau orang tu jenis yang influencer, celebrity. Seorang je beli satu NFT tu terus semua akan ikut trend benda tu. Sebab mereka kita anggap trendsetter lah. Orang melihat mereka sebagai trendsetter. Tapi macam macam tadi Tuan Emil katakan untuk orang-orang seni lah. Macam saya ni bukanlah orang berseni sangat. Saya kalau nak melukis pun orang lidi je. Kan? So jadi macam orang yang macam seperti saya, bukan orang seni ni, apa yang saya boleh buat dengan NFT ni? Adakah saya boleh melabur ataupun boleh mendapatkan dan sebagainya? Dia bagi saya, kalau nasihat saya lah untuk para pelabur, seperti apa yang Tuan Arif cakap, seperti apa yang Faiz cakap tadi kan, bila kita nak melabur, kita kena faham dulu apa kita nak labur. Jadi kalau kita tak faham, better stay away, jangan melabur sebab kita tak faham. Dia orang yang boleh appreciate seni NFT tu je yang boleh tahu apa nilai dia. Sebab orang seni ni dia agak berbeza dari sudut pandangan dia. Sebab tu saya cakap, bagi saya kalau orang tu dia ada status yang yang mungkin selebriti, yang dia boleh nampak sesuatu rarity ataupun uniqueness dalam satu karya tu, dia akan cakap benda ni unik. Dan memang of course dalam NFT ni memang ada beberapa kopi je yang mereka buat. So it is considered like limited. Dia sama macam kalau kita buat benda fizikal contoh kita buat tentang vinyl, contoh vinyl kan, piring hitam yang dikeluarkan. Contoh macam artis-artis sekarang ni, diorang dah start keluarkan balik vinyl. Tapi tentang muzik dan NFT ni kita akan bincang pada episod akan datang, insya-Allah. Tunggu. Dan tapi saya nak cerita pasal benda digital ni, dia akan jadikan macam fizikal. Maksudnya dia ada jumlah dia. Contoh macam vinyl tu dikeluarkan 500, kalau anda beli habis 500 tu, habis dah kopi tu. Macam tu juga dalam dunia NFT. Kolektor. Yes. Jadi suka. macam NFT ni, mungkin sekarang orang nampak macam buat apa nak masuk NFT kan. Saya rasa dia akan digunakan secara menyeluruh apabila metaverse tu sendiri digunakan secara menyeluruh. Barulah NFT ni sebab dia macam connect the dots. Dia takkan berdiri sendiri macam tu. NFT ni akan berdiri sendiri tanpa metaverse, takkan jadi, tanpa kripto takkan jadi. Dia kena ada ni. Bercantum. Jadilah ia. Macam tu lah dia. Okay, sebelum kita teruskan, sebab kita macam ni tau, kita ada kuih raya kat depan ni, tapi tak ada seorang makan daripada tadi. Jemput makan dulu. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk tekan button like dan subscribe, dan tekan juga butang notification supaya bila kami kongsi video-video terbaru, anda akan nampak, anda akan terkeluar dekat notifikasi anda, dan anda bolehlah tengok, jadi orang pertama yang tengok. Sebab saya gembira bila ada dekat dalam tim ni, sebab every time kita tahu trend-trend terbaru kan, memang kuat bunyi kan Wisan. Sebab bila kita kongsi benda-benda terbaru, inilah antara wajah-wajah yang akan learn, belajar betul-betul, fahamkan betul-betul, supaya diorang pun boleh beri value tu dekat orang lain, dekat orang-orang di luar sana lah. Sebab untuk mengajar tak mudah.
Untuk mengajar benda yang orang lain tak tahu tak mudah. Sebab cara nak mengajar kat sini adalah kita faham dan kita sampaikan kepada orang ramai kat luar sana dengan cara yang sangat-sangat mudah, cara-cara yang mudah difahami lah. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan, nak bertanya tentang saham ke, tentang metaverse kan, anda boleh tulis di bawah. Tulislah apa pendapat anda tentang metaverse. Mungkin anda rasa benda ni skeptikal atau anda rasa patut belajar sekarang, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Jadi seterusnya kita nak bincang tentang scammer. Sebab bila kita cakap pasal dunia online ni, scammer ni dia akan one step ahead from people. Daripada dunia offline dululah kan Tuan Alif. Daripada dunia offline yang call semua tu sampailah ke dunia online, ada je scammer. Jadi scammer ni dia akan pun ada evolusi juga. Betul, scammer pun ada evolusi juga. Jadi kita mungkin sebab dekat sini kan kita yang dua orang ni adalah guru-guru yang mengajar. Jadi wajah-wajah mereka ni digunakan untuk mengajar dan membuatkan orang ramai percayalah. Tapi ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan gambar-gambar selebriti, orang-orang ternama dan juga macam Tuan Helmi dan Tuan Alif sendirilah gunakan gambar saya. Tak ada siapa nak guna, sebab kalau guna gambar saya tak siapa nak join kelas, siapa nak dengar saya cakap. Macam gambar Rizwan mungkin ada kot. Tak ada. belum lagi. Tak boleh nak jual. InsyaAllah. Jadi mungkin ada pengalaman scammer yang nak dikongsi kepada orang ramai supaya bila jadi benda ni sikit sebanyak boleh buat mereka jadi berfikir. Ada tak cerita ke? Siapa nak kongsi dulu? Saya. Okay, boleh. Saya boleh kongsi dulu juga lah. Alright. So scammer ni biasa dia ada red flag yang you guys kena tahu, nak tahu sama ada dia legit atau tidak. Saya boleh kongsi yang ni pengalaman peribadi. Okay, pengalaman peribadi yang mana ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tu menyamar lah. Okay, menyamar. So apa yang dia buat, saya sedikit lah dia punya modus operandi. So apa yang dia buat biasanya kan, cara scammer ni buat, dia nak pastikan dia nampak macam you percaya. Dia akan cari mana macam institusi pendidikan ke, ataupun mana-mana individu macam public figure ke, right? Yang nampak legit, dia akan copy paste. So dalam kes saya dulu, saya buat satu laman web lah, okay, untuk kongsian tentang ilmu pelaburan dan semua. Jadi apa dia buat, dia pergi dekat laman web tu, dia copy sebiji-sebiji. Dia punya .com tu je nama lain sikit. So dia copy sebiji-sebiji, dia tepek muka saya dekat situ. Lepas tu dia run macam iklan apa semua. Masuklah dengan dekat WhatsApp juga. Saya tak tahu mana dia orang dapat nombor semualah. Nombor public, hantam maklumat. Okay, kami ada buat package apa semua. Jadi kalau you tengok sekali imbas, nampak macam real. Nampak macam betul. Logo ada, gambar ada. Bila klik link pergi dekat YouTube Syariah lah apa semua kan. Ingatkan yang betul. Jadi sampai masa mula-mula saya memang tak tahulah. Tapi tiba-tiba tu sikit-sikit dapat PM, dapat email. First time saya dapat, saya tak layan. Sebab saya ingatkan orang tu yang nak scam saya. Mula-mula saya ingat saya yang nak kena scam ni. So saya buat tak tahu. Lepas tu duduk kejap, 2-3 kali dapat email yang lebih kurang. Tanya, tuan betul ke ini? Macam tak silap saya laburkan RM800 dalam masa 24 jam dapat beribu-ribu ringgit lah. Macam berlipat kali ganda dalam masa yang sangat-sangat singkat. Tak masuk akal. Daripada situ orang tu PM dekat Facebook. Jadi saya pun minta lah gambar apa semua, baru yang tak terkejut saya tengok. Terus saya pergi buat report polis. Lepas tu barulah dia update dalam SC punya alert list. Suruhanjaya Security tu memang ada buat maklumat lah. Terutamanya macam kalau institusi tu dia clone. Dia clone mana-mana. Sebenarnya banyak, even sekarang yang betul punya, yang sah pun dia clone nampak macam sebiji-sebiji. Jadi you tak tahu yang mana ataupun tidak. Tapi bagi saya benda yang paling sedih lah. Okay, benda yang paling sedih sebab masa tu tahun hujung 2020, 2021 kan, kira ramai orang yang orang kata terdesak lah. Nak cari cara cepat. Betul. Buat duit kan. So bila you tengok kadang-kadang tu package yang diorang bagi nampak macam betul, nampak macam sah, tunjuk gambar duit. Dia even buat satu website, you boleh log in, you tengok berapa you punya untung. Tapi you tak boleh keluarkan. Withdraw. Nak keluarkan kena deposit dulu. Ada seorang brother tu, saya tak tahu betul lah ataupun tidak lah, tapi sebab saya minta dia pergi buat report polis, dia kata dia jual kereta dia. Sebab mula-mula dia masukkan macam 500 macam tu, lepas tu 2-3 ribu. Lepas tu tunjuk dia punya untung dekat website tu macam ada 8 ke 12 ribu macam tu. And then dia jual kereta dia, tambah modal supaya boleh keluarkan. Lepas tu lepas je dia masukkan tu, hilang sap. Jadi tak pasal-pasal saya yang kena maki dekat Facebook.
dalam kena maki tu pun saya pun sedih jugalah. Tahu ada orang yang kena, bukan satu bukan dua. Memang ada sekali tu tahun lepas. Memang dalam seminggu tu memang masa paling rancak. Almost every week ada orang kena. Terus saya buat buat pengumuman public statement. Saya buat report polis apa semua supaya orang tahulah yang mana sah, yang mana tidak. Jadi itu pengalaman dia lah yang bagi saya perik. Bukan setakat perik untuk saya, sebab mungkin saya jadi mangsa keadaan lah, tapi yang lebih lagi individu orang yang tipu tu lah lebih perik dari orang. Even ada seorang tu dia kata mak dia dah banyak kali kena tipu. Banyak kali kena tipu. Ini kali ketiga dia kata. Saya tak tahu macam mana nak buat. Dan saya kata saya pun tak boleh nak buat apa kan. Di luar saya punya bidang kuasa juga. Saya just minta laporkan dekat polis, pihak berkuasa bagi sebanyak mungkin bukti-bukti, semua ada resip pembayaran. Sebab resip pembayaran ni sebenarnya masuk dekat akaun individu. Dia macam dia punya keledai lah. Individu betul. Ada IC betul apa semua. Jadi saya kata bagi sebanyak mungkin maklumat, bagi pihak berkuasa polis buat kerja. Saya tak mampu buat apa-apa. Yang saya mampu buat adalah dalam kapasiti saya masa tu, di semua media sosial, semua platform online saya ada, saya kongsikan terus, buat public statement semua dalam saya punya personal Facebook page apa semua. Kita buat statement lah, bagi tahu orang ramai. Tolong alert. Kalau ada orang menyamar jadi saya, minta ni suruh bank in, account personal, tolong jangan layan. Dia kalau lihat apa yang Tuan Alif kongsikan ni, saya boleh katakan secara ringkas lah kan, scammer ni berlaku kerana banyak rakyat-rakyat kita yang tak ada ilmu. Betul, tak ambil tahu. So bila kita tak tahu sesuatu perkara tu, kita mudah percaya. Kita tanpa siasat, tu yang mudah tertipu. Itu yang mudah tu. Itu yang kata tak pasti jangan kongsi. Betul. Kalau betul lah dengan pelaburan RM800 dalam masa 8 jam boleh dapat 100%, saya duduk rumah dah, tak buat apa-apa dah. Semua T20 dah, tak ada P40, M40 semua ni. So jadi kat situ kalau kita ada ilmu, InsyaAllah kita akan lebih berjaga-jaga lah. Dan juga saya rasa sebab lain juga adalah orang nak duit cepat. Itu salah satu sebab. Kena tahu dalam pelaburan ni you can make time as your friend or as your enemy. Dia masa tu je yang akan bantu anda. Dia bukan tak sabar tu. Sebab saya rasa dalam pelaburan ni yang memang mengajar kita adalah sabar. Dia bukan terus hari ni buat terus nak dapat cepat, tak. Sebab saya tahu sekarang adalah zaman yang mana semua benda nak cepat. Saya faham. Tapi dalam pelaburan belum ada lagi yang macam tu. Dalam pelaburan kalau dah ada macam tu, confirm semua orang dah kaya dah. Tak ada orang dah yang perlukan duit bantuan apa, tak ada dah. Sebab itu adalah scam. Dan saya rasa macam yang kisah makcik tadi, dah 3 kali kena scam. Saya rasa itu adalah salah satu sebab kenapa orang ramai tak nak ambil tahu pasal saham. Sebab ramai dah kena tipu. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab orang kena scam, tak faham ini, tak faham tu, belajar dengan syarikat yang tak betul, yang tentang wujud tak wujud, yang macam ni lah scam ni. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang-orang kita ni skeptical dengan pelaburan. Tapi sebenarnya pengalaman pahit lah bagi betul. Orang. Dia lebih pengalaman banyak pengalaman pahit daripada pengalaman manis dalam benda. Tapi bila anda berjumpa dengan institusi yang betul, yang sah, percayalah anda akan faham sebenarnya pelaburan ni memang membantu. Dia bukan omong kosong je, bukan nak tunjuk kereta besar ke apa, tak. Kita bukan cakap tentang tu. Kita cakap pelaburan ni sebabnya adalah untuk mengatasi inflasi yang tengah berlaku sekarang ni. Macam anda rasa sekarang barang semua mahal, nak raya hari tu kan, beli baju semua mahal kan. Itulah salah satu sebab kenapa anda perlu melabur. Jadi Tuan Helmi, apa kisah Tuan Helmi kena scam? Saya nak tahu. Sebenarnya kisah saya lebih kurang macam kisah Tuan Alif kita. Dia copy and paste juga, ambil gambar daripada YouTube, daripada Facebook, Bisyariah. Bisyariah. Semua dia ambil daripada, even yang iklan dekat Asra Wani pun gambar tu pun dia ambil. Dia copy semua, tapi dia buat grup Telegram. Yang kisah saya dia buat grup Telegram. Semua dia post kat situ. Tapi dia punya skim lebih kurang macam apa Tuan Ali cakap. Labur dalam masa 24 jam dapat beberapa ringgit semua tu lah. So dapat fast return. Okay? Dan fixed return lah. Maksudnya dia kata fast return dan fixed return. Anda kena faham kalau betul. Anda nampak. Kalau guarantee. Kalau guarantee, dia cakap guarantee labur sekarang 500, 5 jam dapat 50,000. Kalau dia cakap guarantee macam tu, ketahuilah ianya salah satu red flag yang anda kena faham. Itu salah satu. Betul. Yang paling serius, dia bagi link
kepada kita punya YouTube, pada Facebook kita yang kita dah buat selama ni, yang tu real dia bagi. Tapi bila siapa yang terkena dengan scam tu, dia akan deposit duit dia ke dalam akaun seseorang tu, individu. Pun kedai dia lah. Sebab kadang-kadang dia gunakan akaun yang sama. Dia boleh, apa yang saya dapat daripada feedback daripada orang ramai kan, yang bagi saya PM saya, dia kata scammers macam ni, dia pakai mana-mana individu ataupun selebriti, ataupun sesiapa guru yang buat pendidikan kewangan semua, dia guna nama tu, tapi akaun dia akaun kedai yang sama. Ada seorang daripada yang Facebook punya ni bagi feedback kat saya, akaun yang sama. Sebab apa? Sebab dia sendiri dah terkena dengan tu. Dia sendiri terkena banyak kali. Dia terkena dengan selebriti lain. Ya. Tapi akaun yang sama. Sebab saya pun buat announcement juga. Saya buat report polis, saya buat announcement dekat Facebook saya. Saya beritahu hati-hati dengan akaun kedai ni lah. Jadi bila saya type benda tu, orang yang kena scam tu, dia mencari nama tu, nama kedai tu. So dia cari kat Facebook, dia jumpa, nampak saya punya posting tu. Jadi dapat situ dia beritahu saya, ni memang confirm scammer sebab duit dia dah habis lesap kat situ sebab dengan guna selebriti orang lain. Saya tanya dia, pernah datang kelas saya? Dia kata tak pernah. Tapi macam mana dia dapat tahu? Dia kata dia cuba cari nama kedai tu, tengok saya punya posting yang dia dapat jumpa. So daripada situlah dia tak kenal saya, tapi dia tahu daripada nama kedai tu. Jadi kat situ dia detect, ni memang scammer. Betul lah, memang bila dalam bila makin moden, scammer pun akan jadi lebih moden. Dia akan cari cara lubang mana yang dia boleh cocok, dia akan cocok. Dan orang-orang yang tertipu dia kreatif lah. Dia kreatif. Tapi dalam benda ni, bila jadi macam ni, orang-orang yang tertipu adalah orang-orang yang tiada ilmu dan juga nak cepat. Kita faham sebenarnya ramai yang terkesan sebab COVID. Memang ramai yang terkesan, semua orang terkesan. Tapi jika anda ada ilmu, insya-Allah perkara ni kita boleh bendung lah. Dia takkan terjadi seteruk macam ni. Sampai ada jual kereta, sampai ada jual rumah, sampai bercerai-berai. Kita tak nak benda tu jadi disebabkan duit tu. Kita cuba elakkan, insya-Allah. Jadi saya rasa kita boleh wrap up semua benda dah. Sebab jadi untuk saranan terakhir daripada dua guru kita pada hari ini, kita nak tahu saranan terakhir. Apakah saranan Tuan Helmi dan Tuan Alif kepada orang di luar sana? Adakah melabur dalam ilmu ke, melabur dalam saham ke, melabur dalam emas ke? Macam Rizwan nak cakap apa? Bagi saya itulah, ilmu adalah perkara utama lah yang kita perlu tahu. Dan walaupun kita ada ilmu, tindakan juga penting selepas tu. Dan insyaAllah dengan tindakan, bila kita disiplin, insyaAllah result tu akan datang. Tapi yang pasti kena ilmu tu yang betul dulu. Betul. Sebab dia stage tu ilmu, tindakan dan hasil. Kalau ilmu tu tak betul, tindakan dah confirm salah, hasil tu memang dah tak ada lah. Jadi ada saranan apa kepada kita punya penonton V-Syariah di luar sana? Okay, alright. Jadi kepada penonton V-Syariah, sebelum kita nak melabur ke mana-mana instrumen ataupun mana-mana skim pelaburan, bagi saya lah, pendapat saya, labur pada diri sendiri dulu. Maknanya luangkan masa anda, cari masa untuk belajar cari ilmu yang betul tentang pelaburan. Kerana jika kita ignore benda tu, jika kita nak cepat, selalunya orang-orang macam ni akan senang tercedok. Okey? Jadi pesanan saya, at least belajar sesuatu. Sebab daripada ilmu tersebut sedikit sebanyak akan memberi anda awareness tentang apa yang pelaburan yang sah, apa yang pelaburan yang tidak sah. Contoh macam saya dulu pun, asal usulnya saya pernah scam juga dulu. Asal dia tahun 2003, 2004 kena scam. Saya pernah kena scam. Oh, ingatkan Cik Mi pernah scam. Baru nak ke polis. Saya pernah kena scam. Dan terus terang saya cakap, masa tu kawan lama saya lah, kawan baik saya tu telefon saya, cakap ada peluang yang bagus, sebab invest dapat cepat return. Masa tu dia panggil high yield investment program, internet punya investment. Jadi bila kita masa tu kita tahu kita nak bersara awal je, umur 20-an dah nak bersara dah, nak cepat kaya. Jadi bila saya dah letak duit sikit, saya dah dapat rasa profit dia. Dah dapat rasa profit dia. Jadi bila dapat rasa profit dia, lama-lama saya ambil pinjaman, saya invest lagi dalam tu. So in the end duit tu habis lesap.
Sebab apa? Sebab dia dapat mendorong orang yang nak cepat kaya ke arah benda tu. Jadi itu yang saya punya pengajaran kepada saya lah. Jadi selepas saya kena tu, apa saya buat? Saya pergi belajar. Saya attend kelas. Hingga sekarang saya masih lagi attend training. Jika ilmu tu saya tak ada, saya pergi belajar. Sebab ilmu ni sebenarnya, kita sebenarnya belajar memang, saya boleh cakap lah, belajar ni forever. Always kita cari peluang untuk timba ilmu. Top up. Yes, always top up. Ilmu tak ada penghujung. Sebab ilmu tu memang betul, tak ada penghujung. Kita always belajar benda baru dan sentiasa aware sekeliling. Cara itulah kita dapat protect diri kita dan kurangkan risiko kena scam. Okay? So itulah pesanan saya. Alif lah, Tuan Alif, macam mana? Pesanan saya lebih kurang sama je sebenarnya. Make sure you kena ada ilmu lah. Tapi saya rasa selain daripada tu, dia benda yang subjektif sikit lah. Okay? You kena ada Okay. You kena ada kesabaran. Kesabaran dalam investing. Lagi-lagi orang selalu kata apa ni? Sabar ni sebahagian daripada iman lah. Tapi sebenarnya sabar ni juga satu kunci kepada kejayaan. Terutamanya dalam financial success. Sebab nak bina benda-benda yang betul-betul sustainable, benda-benda yang orang kata tahan lama, okay? Memang you kena ada patience. So elemen ataupun faktor yang penting tu sebenarnya masa. Lagi-lagi kalau benda tu benda yang sah lah. So jadi bagi saya elemen yang sama ni ataupun konsep yang sama ni kita boleh terapkan juga dalam kita punya investing sekali. So you always, ini sebenarnya ni cara untuk kita even elakkan, okay? Atau yang mana satu skim cepat kaya, yang mana satu sahih ataupun tidak. So tu adalah benda yang sangat penting lah. Benda ni bagi saya dia bukan orang kata kesabaran ni bukan satu yang boleh buka buku belajar lah. Dia datang juga dari sudut dia punya pengalaman, dari sudut dia punya ketahanan emosi. Tapi semua ni sebenarnya, okay, yes, betul kena ada ilmu, tapi pada masa yang sama mungkin you kena juga ada contoh macam mentor. Mentor yang dah tahu macam mana nak melabur apa semua kan, supaya dia boleh tahu, okay. Contohlah bila you nak tunggu investment and everything, adakah ini tempoh masa yang betul ataupun tidak? Adakah ini macam luar biasa dia punya tempoh masa? Adalah ini okey ataupun tidak kan? So pastikan you belajar dengan somebody juga. Yang sah, yang tahulah. Okay, selok by elok, yang ada cukup pengalaman. Benda ni sangat-sangat penting. Ya. Itulah saya rasa selain daripada orang kata dalam pelaburan, ilmu tu of course sangat-sangat penting. Okay? Saya sangat-sangat setuju dengan Tuan Helmi kata tadilah. Tapi selain daripada tu, elemen-elemen macam ni kena ada jugalah untuk jadi seorang pelabur yang berjaya. Tuan Rizwan, ada nak cakap apa? Saya Cara bagian saya tak ada banyak nak cakap lah. Cuma dah lalang Tuan Helmi dengan Tuan Alif ada kat sini, tak ada duit raya ke tahun ni? Kalau boleh tak nak duit ringgit, kita nak kripto, digital. Nasihat yang bagus. Ya, betul. Tapi nasihat saya, belajar dapat ilmu. Macam mana dapat kripto, even bulan tak raya pun boleh dapat. Oh, menarik tu. Dapat duit raya di luar bulan raya. Okay. Jadi sebelum kita wrap up semua benda, saya nak beri pesanan kepada orang ramai di luar sana. Pada tahun lepas, kami ada shoot untuk Bijak Labur bersama Extra One ni. Jadi saya berpeluang untuk berjumpa dengan pihak polis lah. Jadi apa yang kita shoot dengan pihak polis, itu yang ada dekat skrin. Anda boleh tengok Bijak Labur episod 1. Saya letak ni dekat atas ni. Anda boleh tengok. Tapi bila dah off camera, kita dah habis shoot, and then kita duduk sembang. Bila saya duduk dengan dia, saya cakap, dia kata 80% kes penipuan online meningkat daripada tahun sebelumnya bila PKP berlaku, bila COVID ni datang. Itu 80%, masa saya tanya dulu dalam banyak beribu lah, memang beribu. Itu yang dia kata yang buat laporan. Belum yang tak buat, yang direkodkan. Ni belum yang tak buat laporan. Jadi saya tanya beliau, apakah langkah-langkah yang boleh dibuat kepada orang ramai di luar sana sekiranya anda rasa anda sudah di-scam. So benda pertama adalah buat report polis. Itu benda pertama yang anda kena buat. Kalau anda tahu, anda rasa macam aku dah kena scam ni, buat report polis. Sebab bila orang dah kena scam ni, satu benda je dia nak balik, iaitu duit dia. Dia nak duit dia balik. Dia tak nak benda lain. Dia tak nak aku nak join kelas tu juga, tak. Kalau dia dah kena scam, dia tetap nak duit dia balik. Jadi apa yang anda boleh buat adalah, pertama, buat laporan polis. Sebab pihak polis kata tanpa laporan polis mereka tak boleh buat kerja.
Bila laporan dah masuk, baru diorang boleh buat kerja terhadap benda tu. Sebab kita tak nak pisang goreng yang dah tak panas baru kita hidangkan kat orang, tak nak. Dia kalau selagi masih fresh, masih panas, bagi kepada pihak polis dan mereka akan jalankan apa yang patut. Dan kita berharap semoga episod kali ini akan beri kepada anda lebih apa yang orang kata luas pandangan, lebih pencerahan, pemahaman yang lebih jelas tentang mungkin NFT, metaverse, kripto dan juga tentang scammer. Sebab scammer ni banyak terjadi. Sebab tu saya bawa ke dalam isu ni pada hari raya. Sebab yalah, benda ni akan berlaku bila-bila masa di mana-mana. Sebab tak kisah, siapa-siapa pun boleh jadi mangsa scammer. Saya, Tuan Elmi, Tuan Alif, Rizwan, semua orang boleh jadi. Zul, Puisan, Hana, semua orang boleh jadi mangsa scammer. Dan anda sekarang yang sedang menonton ni pun ada peluang untuk menjadi mangsa scammer. Jadi tambahlah ilmu dan semoga anda terlindung daripada segala penipuan scammer-scammer di luar sana. Alright, semua okey. So terakhir sekali kita nak ucapkan selamat Hari Raya sekali lagi kepada anda semua. Maaf zahir dan batin sekiranya kami ada tersalah kata dan tersilap bicara. Teruskan tonton Bisyariah dan insya-Allah pada episod akan datang kita akan bawa lebih banyak isu-isu yang menarik. Kita akan bincang juga dengan Zul. Okey Zul Kita bincang tentang muzik dan NFT dengan Zul. Sebab beliau merupakan orang yang sangat suka kepada muzik. Jadi kita nak kaitkan apa kaitan muzik dengan NFT ni. Dan juga kita akan bincang juga dengan Hana. Hana ni dia pernah muncul kot? Tak pernah. Pernah. Dia pernah muncul. Nanti kita akan bawa tentang pelaburan dan wanita. Kita akan bincang lebih banyak, lebih mendalam tentang tu pada episod akan datang. Jika anda ada apa-apa soalan, boleh kongsikan di ruangan komen di bawah. Dan sekiranya anda rasa video ni manfaat, jangan lupa untuk kongsikan kepada ahli keluarga dan rakan-rakan anda. Semoga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan stay safe guys. Bye-bye. Selamat Raya. Nak pantun sebenarnya tapi Kejap. Boleh. Record. Oh, yang tu record lagi. Zul boleh. Rizwan boleh. Pantun lah. Pantun. Kasih kasih pantun sikit lah Rizwan nak pantun. Rizwan nak pantun. okey. Okay, come on. Okey. Bukan apa Dia kita macam ni ni tau. Sebab dia sebelum kita start tadi dia dah penat-penat buat pantun. Tiba-tiba kita tak buat pantun kan dia marah. Kita bagi dia pantun. tak ada tak tidur dia excited tahun ni raya kan, dapat betul, raya. betul. Sebelum ni tak dapat raya kan. So jadi kalau tahun ni raya amat berbeza kan. Tapi selepas 2 tahun tidak beraya, akhirnya kita dapat bersua. Namun jangan lupa SOP perlu dijaga. Takbir bergema, bergegar jiwa. Tandanya Syawal sudah menjelma. Andai ada tersilap kata, mohon ampun di hari yang mulia. Okey, sikit lah kita bagi sikit lah. Bakat dia kalau. Boleh jual tak pantun kat NFT? InsyaAllah. Okay, semoga kita jumpa lagi pada episod akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.